Asas Sains Komputer Tingkatan 3. Menulis pseudocode dan carta alir bagi bubble sort dan bucket sort. Sort merupakan satu tugas task yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah sama ada dalam pengaturcaraan atau kehidupan seharian. Dalam bidang pengkomputeran merujuk kepada penyusunan data seperti nama, nombor, rekod, dan fail dalam tertib tertentu. Data yang telah diisi menjadikan carian lebih cepat, percantuman lebih efisien, dan memudahkan pemrosesan data dalam tertib yang dikehendaki. Dalam set data yang besar adalah lebih efisien untuk menghapuskan atau mencantumkan data duplikasi. Apabila data telah diisi, pengesanan data yang berulang lebih mudah untuk dihapuskan atau dicantumkan. Pengaplikasian bubble sort boleh dikenal pasti melalui berbagai jenis situasi, seperti menyenaraikan markah-markah yang diperolehi oleh murid mengikut urutan menaik atau menurun. Sebagai contoh, markah murid yang paling tinggi akan sentiasa bergerak menuju ke permulaan senarai diikuti dengan markah kedua tertinggi dan seterusnya. Selain itu, bubble sort juga boleh digunakan untuk mengisi umur peserta-peserta yang mengambil bahagian dalam acara larian amal. Mari kita lihat contoh pengaplikasian bubble sort dalam langkah-langkah pembinaan pseudocode dan carta alir bagi bubble sort daripada satu senarai nombor yang rawak. Mari kita lihat satu contoh. Semasa hari sukan sekolah, acara lempar cakra telah dipertandingkan. 10 orang murid daripada 4 buah rumah sukan layak untuk menyertai peringkat akhir acara lempar cakra tersebut. Guru penyelaras iaitu Cikgu Azmi ingin mengisi senarai peserta acara lempar cakra mengikut jarak lontaran dalam urutan menurun untuk menentukan pemenang bagi acara tersebut. Jadual menunjukkan jarak lontaran dalam meter bagi 10 orang peserta acara lempar cakra. Langkah pertama memahami proses bubble sort dengan membina algoritma. Berikut merupakan algoritma proses bubble sort. Pertama, semak item pertama dengan item kedua dalam senarai. Kedua, bandingkan kedua-dua item tersebut. Ketiga, jika kedua-dua item tersebut tidak mengikut urutan, tukarkan kedudukan kedua-duanya. Keempat, ulang langkah 2 hingga langkah 3 dengan item kedua dan item ketiga, kemudian item ketiga dengan item keempat, dan seterusnya sehingga ke item terakhir. Kelima, semak senarai untuk melihat sama ada semua item berada pada kedudukan yang betul. Keenam, ulang langkah 1 hingga 5 sehingga semua item berada dalam senarai yang telah diisi mengikut urutan. Langkah kedua, pelajar perlu menulis pseudocode dan melukis carta alir.
Namun begitu, pelajar perlu mengenal pasti pemboleh ubah yang terlibat. Katakan L ialah senarai yang mengandungi 10 item dengan nilai-nilai L0 bersamaan dengan 28.2, L1 sama dengan 26, dan seterusnya. Ln tolak 1 sama dengan 27.8. N ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan item dalam senarai L. I ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan lelaran yang berlaku dalam gelung. J ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item dalam senarai L. Temp ialah pemboleh ubah yang menyimpan data secara sementara semasa membuat pertukaran kedudukan item. Setelah pelajar mengenal pasti pemboleh ubah yang terlibat, pelajar boleh terus menulis pseudocode. Berikut merupakan cadangan pseudocode bagi situasi tersebut. Pertama, mula. Kedua, setkan senarai L sama dengan tuliskan senarai nombor-nombor yang terlibat. Ketiga, isytiharkan pemboleh ubah I, J, N, dan temp. Temp merupakan perkataan yang diambil daripada perkataan temporary. Keempat, setkan N sama dengan 10. Kelima, setkan I sama dengan 0. Keenam, setkan temp sama dengan 0. Ketujuh, for I lebih kecil daripada N, tolak 1. 7.1, setkan J sama dengan 0. 7.2, for J lebih kecil daripada N, tolak I, tolak 1. 7.2.1, jika LJ lebih besar daripada LJ tambah 1. 7.2.1.1, temp sama dengan LJ. 7.2.1.2, LJ sama dengan LJ tambah 1. 7.2.1.3, LJ tambah 1 sama dengan temp. 7.2.2, tamat jika. 7.2.3, kira J sama dengan J tambah 1. 7.3, kira I sama dengan I tambah 1. 8. Papar senarai. 9. Tamat. Langkah seterusnya ialah melukis carta alir. Pelajar perlu melukis carta alir berdasarkan pseudocode yang telah disediakan. Mari kita lihat penerangan bagi simbol-simbol nombor yang berada dalam carta alir. Simbol pertama merupakan senarai L diumpukkan dengan nilai-nilai 28.2, 26, 26.5, 27.2, 30.4, 27, 31.4, 29.1, 27.4, dan 27.8. Simbol kedua menunjukkan pemboleh ubah N diumpukkan dengan nilai 10 yang mewakili bilangan item dalam senarai. Pemboleh ubah I diumpukkan dengan nilai 0 yang mewakili bilangan lelaran pertama dalam gelung. Pemboleh ubah temp diumpukkan dengan nilai 0 yang mewakili data untuk disimpan secara sementara semasa membuat pertukaran kedudukan item. Simbol ketiga menunjukkan gelung for digunakan untuk menentukan bilangan lelaran yang berlaku.
Simbol keempat menunjukkan pemboleh ubah J diumpukan dengan nilai kosong yang mewakili kedudukan item pertama dalam senarai. Simbol kelima menunjukkan gelung for digunakan untuk memastikan senarai bagi setiap pasangan item bersebelahan dibandingkan, bermula dengan L0 dan L1, L1 dan L2, dan seterusnya. Simbol keenam menunjukkan jika L1 lebih besar daripada LJ tambah 1, maka kedudukan kedua-dua item akan ditukar. Simbol ketujuh menunjukkan semasa proses penukaran kedudukan, satu pemboleh ubah tem digunakan untuk menukar kedudukan dua item tersebut tanpa perlu menjadikan nilai kedua-dua item itu sama. Simbol ke-8 menunjukkan gelung for akan sentiasa berulang sehingga item-item bersebelahan dibandingkan. Simbol ke-9 menunjukkan gelung for akan sentiasa berulang sehingga semua item telah diisi mengikut urutan. Akhir sekali, simbol 10 menunjukkan jika tiada lagi penukaran kedudukan berlaku, item-item dalam senarai yang telah diisi akan dipaparkan. Seterusnya, mari kita lihat pengaplikasian bucket sort. Bucket sort merupakan suatu isihan yang menyusun item-item dalam suatu senarai mengikut kategori. Item-item akan dimasukkan ke dalam baldi mengikut kategori yang telah ditetapkan. Kemudian, item-item tersebut akan diisi mengikut urutan menaik ataupun menurun. Item-item di dalam setiap baldi yang telah diisi akan dicantumkan semula ke dalam senarai. Seterusnya, mari kita lihat satu contoh pengaplikasian bucket sort melalui langkah-langkah pembinaan pseudocode dan carta alir bagi bucket sort daripada satu senarai nama yang rawak. Situasinya ialah Ulfah merupakan setiausaha rumah sukan putra di sekolahnya. Dia dikehendaki mengisi senarai nama ahli jawatan kuasa rumah sukan tersebut mengikut urutan abjad. Ahli jawatan kuasa rumah sukan putra terdiri daripada 15 orang. Ulfah mengaplikasikan teknik bucket sort untuk mengisi senarai tersebut. Langkah pertama, pelajar perlu memahami proses bucket sort dengan membina algoritma. Berikut merupakan algoritma bagi proses bucket sort. Pertama, wujudkan beberapa buah baldi untuk menyimpan item-item daripada senarai secara sementara. Kedua, tentukan julat bagi setiap baldi supaya item-item dapat dimasukkan ke dalam baldi. Ketiga, masukkan setiap item secara sementara ke dalam baldi berdasarkan julat yang ditetapkan. Keempat, isi item-item di dalam setiap baldi. Kelima, setelah item-item dalam semua baldi diisi, cantumkan item-item tersebut dan masukkan semula ke dalam senarai. Dalam algoritma bucket sort, item-item dalam senarai akan diisi sebanyak 2 kali supaya item-item berada dalam urutan yang dikehendaki. Isihan pertama berlaku apabila item-item dalam senarai diisi mengikut julat pada baldi. Isihan kedua berlaku apabila item-item dalam setiap baldi diisi mengikut urutan.
Langkah kedua ialah menulis sudokod dan melukis carta alir. Namun sebelum itu, pelajar perlu mengenal pasti pemboleh ubah yang terlibat. Katakan senarai L mengandungi item-item yang perlu diisi, iaitu senarai nama ahli. I ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item dalam senarai L. N ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan item dalam senarai L. NB ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan baldi yang diperlukan. J ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan baldi. Setelah pelajar mengenal pasti pemboleh ubah yang terlibat, mari kita menulis sudokod. Pertama, mula. Kedua, setkan senarai L sama dengan nama pelajar. Ketiga, setkan senarai baharu. Keempat, isytihar pemboleh ubah I, J, N, dan NB. Kelima, setkan N sama dengan 15. Keenam, setkan NB sama dengan bilangan baldi. Ketujuh, wujudkan baldi kosong. Kelapan, masukkan item ke dalam baldi. 9. Setkan I sama dengan kosong. 10. For I lebih kecil daripada N. 10.1. Masukkan senarai I ke dalam baldi. 10.2. Kira I sama dengan I tambah 1. 11. Setkan J sama dengan kosong. 12. For J lebih kecil daripada NB. 12.1. Jika baldi J kosong, 12.1.1, kira J sama dengan J tambah 1. 12.2. Jika tidak, 12.2.1 isi item. Bahagian ini gunakan bubble sort atau jenis isian lain yang sesuai untuk mengisi item di dalam baldi. 12.2.2. Kira J sama dengan J tambah 1. 13. Cantum dan masukkan item-item ke dalam senarai baharu. 14. Papar senarai baharu. 15. Tamat. Setelah pelajar menulis sudokod, pelajar perlu melukis carta alir. Raja tersebut menunjukkan carta alir bagi bucket sort. Seterusnya, kita akan melihat kepada simbol-simbol yang telah ditandakan dengan nombor dalam carta alir tersebut. Simbol pertama merujuk kepada senarai L diumpukan kepada item-item dalam senarai, iaitu nama pelajar. Simbol kedua merujuk kepada senarai baharu, diumpukan dengan item-item dalam senarai yang telah diisi. Simbol ketiga merujuk kepada pemboleh ubah N diumpukan dengan nilai 15 yang mewakili bilangan item dalam senarai. Pemboleh ubah NB diumpukan dengan bilangan baldi yang diperlukan. Nombor 4 merujuk kepada wujudkan baldi kosong supaya item-item dapat dimasukkan ke dalam baldi. Simbol 5 merujuk kepada pemboleh ubah I diumpukan dengan nilai kosong yang mewakili kedudukan item pertama dalam senarai. Simbol ke-6 merujuk kepada untuk I kurang daripada N, item-item akan dimasukkan ke dalam baldi. Simbol ke-7 merujuk kepada jika I lebih daripada N, pemboleh ubah J diumpukan dengan nilai kosong yang mewakili kedudukan baldi pertama. Nombor ke-8 merujuk kepada
Untuk J kurang daripada NB, baldi pada kedudukan J, baldi J akan disemak sama ada kosong atau tidak. Simbol 9 merujuk kepada jika baldi J tidak kosong, item-item di dalam baldi akan diisi hingga baldi terakhir. Simbol ke-10 merujuk kepada jika baldi J kosong, item-item di dalam baldi seterusnya akan disemak dan diisi. Simbol ke-11 merujuk kepada jika J lebih daripada NB, item-item dalam senarai baldi akan dicantumkan dan dimasukkan ke dalam suatu senarai baru. Senarai tersebut akan dipaparkan dan atur cara tamat.